سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ثم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini kita telah pun masuk pada hari yang ke-12 Ramadan. Yang mudah-mudahan amalan-amalan yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan kita pada tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang apabila masuknya idza dakhala Ramadan, apabila masuknya bulan Ramadan, amalan kita ini akan diterima oleh Allah. Bukan mereka yang masuk pada bulan Ramadan, tetapi amalannya itu ataupun dosanya begitu banyak dilaksanakan sehingga mereka tidak terdiri daripada kalangan orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah. Falam yughfarulah, tidak diampunkan dosa-dosa yang dilakukan pada masa-masa yang lalu dan dosa-dosa seterusnya. Para hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita merenung satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surah Fussilat ayat 30 dan juga ayat 31, termasuk juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Sementara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Muslim daripada Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut, tuan-tuan, kita nak bincang dan bicarakan satu topik yang cukup penting dalam hidup kita, iaitulah tentang persoalan istiqamah. Dan istiqamah ini adalah merupakan suatu sifat yang menentukan seseorang itu untuk layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas daripada jaminan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun ke atas mereka. Dan ketika itu para malaikatullah akan berkata, la takhafu alla takhafu, janganlah kamu takut,
wala tahzanu, dan janganlah kamu bimbang, wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah merupakan wali-wali, penolong-penolong dan pembantu kamu dalam kehidupan kamu di dunia dan juga di hari akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu apa yang diingini oleh nafsu dan juga jiwa kamu. Bagi kamu nanti di dalam syurga apa yang kamu ingin dan cita-citakan, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ayat tersebut memberikan suatu gambaran yang cukup penting bagi seseorang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang inginkan akan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka perlu untuk menghidupkan dalam dirinya itu sifat istiqamah. Apa yang dimaksudkan dengan istiqamah itu? Istiqamah ini kata para ulama iaitulah luzumut ta'ah. Luzumut ta'ati lillah, iaitulah kita melazimkan ketaatan kita ini hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan thubut alal manhaj al-qawim, iaitulah kekal kita berada pada manhaj yang lurus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu kerja yang mudah untuk kita lahirkan sifat manusia yang sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan satu kerja yang mudah. Sebab itu dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada kita. Yang pertamanya, untuk melahirkan sifat beristiqamah itu tidak lain, Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina qalu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Pertama, mereka yang meletakkan diri mereka itu sentiasa hidup dan meyakini bahawa Allah itu Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb bagi mereka. Maka mereka dikehendaki untuk beristiqamah atas kata-kata dan ucapan-ucapan yang dituturkan. Bermakna, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan sifat istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bermula dengan kata-kata dan ungkapan kita. Dalam hadis yang dibicarakan oleh Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu itu, beliau mengatakan apabila seseorang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qawla, ya Rasulullah, katakanlah kepada aku suatu kata-kata yang aku tidak akan tanya tentangnya itu daripada orang lain selain daripada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu Rasulullah mengatakan, kul amantu billah, katakanlah oleh kamu yang aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan iman ini perlu dituturkan melalui kata-kata kita. Al-imanu qawlan wa amala. Iman itu adalah bentuknya kata-kata yang keluar daripada mulut kita, yang ditakrirkan, ditetapkan melalui hati kita, dan mesti diucapkan melalui mulut ungkapan kita yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan dengan amalan. Dan kerana itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahawa iman seseorang hamba yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap tidak akan kekal iman mereka, tidak akan istiqamah iman mereka, maka mereka memerlukan kepada suatu perkara yang lain, iaitu dengan mereka menjadikan hati mereka istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bermula dengan hati? Sebab hati ini adalah merupakan tempat penggerak kepada seluruh jentera anggota yang ada pada tubuh badan setiap daripada manusia. Inna fil jasadi mudghah, itu jelas sekali daripada hadis yang Rasulullah katakan, dalam diri manusia ada ketulan darah. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota yang ada pada dirinya. Jika buruk ataupun rosak, maka rosaklah seluruh anggota yang ada pada dirinya. Itulah dia peranan suatu hati ataupun peranan kepingan hati yang ada dalam
diri setiap manusia itu sendiri. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Rasulullah menyambung, dan hati tidak mungkin mampu untuk melahirkan dan mengekalkan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yastaqima lisanuh, sehinggalah lidahnya itu beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lidahnya sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kata para ulama, berdasarkan kepada hadis tersebut, bahawa nak melahirkan istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, latih lidah kita ini untuk bercakap dengan perkataan-perkataan yang boleh membawa kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah juga kita akan temui hadis yang mana setiap daripada waktu pagi, di mana seluruh anggota badan manusia ini dia akan berkata-kata kepada lidah. Kita tak dengar suara tersebut, tapi pada saat yang serupa, kata-kata itu sedang dituturkan dan ditujukan kepada anggota yang namanya lisan. Ayyuhal lisan, wahai lidah, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kami. Idza istaqamta istaqamna wa idza awajajta i'wajajna. Kalaulah sekiranya kamu beristiqamah kepada Allah, wahai lidah, nescaya kami juga akan beristiqamah kepada Allah. Tapi kalau sekiranya lidah kamu telah membengkok, terpisung daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kami juga akan terpisung daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam tempoh masa yang singkat setengah jam yang ada ini, latihlah lidah kita untuk menuturkan kalimah-kalimah yang mampu dan memungkinkan kita memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada juga dalam hadis yang lain, yang pernah satu ketika seorang lelaki dia bertanya kepada Rasulullah bila mana melihat agama Islam ni, ya Allah, banyak sangat ajaran-ajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Setiap gerak-geri itu semuanya berkaitan tentang soal pahala dan juga dosa. Lantas ketika itu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, dan hendaklah lidah kamu ini basah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya dengan ucapan-ucapan thayyibah, kalimah-kalimah yang baik yang keluar daripada mulut kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membolehkan ataupun akan memberikan vitamin dan kekuatan kepada anggota yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Rasulullah mengatakan dengan ucapan qul amantu billah, berkatalah aku beriman dengan Allah, dengan maksud yang lain, laksanakanlah kata-kata kamu itu dengan kata-kata yang menunjuk dan menggambarkan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mestilah diikuti dan diiringi dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan sifat istiqamah kita dalam kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berkaitan tentang soal hati kita, iaitulah niat. Niat perlu ditajdid, niat perlu diperbaharui, dan sentiasa ingat dalam setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan itu ada soal pahala dan juga soal dosa. Innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan-amalan itu dasarnya adalah niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita kerana Allah, maka kita akan diberikan pahala atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan kalaulah sekiranya niat kita ini terpisung daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang serupa rugilah akan amalan-amalan yang kita laksanakan. Makan kadang-kadang dia adalah merupakan satu perkara yang hanya sekadar harus sahaja, tidak memberikan pahala dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita niatkan kerana Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka di sana akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan makan tersebut membolehkan kita untuk meneruskan amal-amal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu juga, antara lain perkara yang boleh menambahkan istiqamah kita dan membolehkan kita mampu untuk meneruskan amal-amal ibadah kita ini, antaranya tolong hadiri majalis ilmu. Hadirilah majlis-majlis ilmu. Kenapa? Sebab dengan ilmu tersebut itulah
yang membolehkan kita mengetahui tentang kelebihan-kelebihan dan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terasa letih dengan kehidupan mereka. Tuan-tuan bayangkan di kalangan mereka yang hidupnya sentiasa penuh dengan beribadah kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, kadang berkemampuan untuk menghatam Al-Quran dalam tempoh sehari, berkemampuan untuk menghatam Al-Quran dalam tempoh 3 hari, ada juga dalam tempoh seminggu. Mereka mampu untuk berqiyamil lail di waktu malam, hidup sentiasa bersama-sama dengan Allah. Ma'iyatullah itu sentiasa berlaku dalam kehidupan mereka. Kebersamaan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka boleh melakukan demikian? Disebabkan kerana mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalami ilmu-ilmu yang ada. Hasil daripada ilmu itulah yang dapat mengangkat diri mereka menjadi insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebahagian daripada kamu di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab daripada ilmu tersebut itulah yang memberikan tenaga dan memberikan motivasi kepada kita untuk beramal. Daripada ilmu itu jugalah yang akhirnya melahirkan diri kita untuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Al-Quranul Karim penuh dengan pelbagai bentuk maklumat-maklumat yang kita tidak miliki kalau hanya sekadar kita menggunakan akal kita. Daripada Al-Quran kita mengetahui tentang persoalan perkara-perkara ghaibiyat. Daripada Al-Quran kita mengetahui tentang pahala-pahala ganjaran yang berlipat kali ganda. Contoh, dalam Al-Quran Allah bicarakan tentang soal duit ataupun harta yang kita miliki, kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nafkahkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat kali gandakan dengan balasan yang terlalu banyak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, qardan hasana, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat kali gandakan baginya dengan lipatan yang begitu banyak. Berapa banyak tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sebut dalam bentuk nakirah, dalam bentuk yang umum. Itu nak menggambarkan terlalu banyak pemberian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yarzuq wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki seseorang, dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Subhanallah, bila kita membaca ayat tersebut, terasa yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa rezeki yang ada dalam kehidupan kita bukan milik kita semata-mata, tapi rezeki yang kita perolehi mampu untuk disuburkan, dijanakan dan dikembangkan apabila kita membantu sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita saat ketika mereka berada dalam kesusahan. Wallahu fi aunil abdi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa membantu seseorang itu selagi mana seseorang itu membantu akan saudara-saudaranya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolong perbanyakkan kita dalam menuntut ilmu. Daripada ilmu inilah yang akan dapat melahirkan rasa rajin dan seronoknya kita dalam beramal. Daripada ilmu inilah yang akhirnya dapat membibitkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada ilmu ini jugalah yang menjadikan kita rajin untuk melaksanakan amalan-amalan dalam kehidupan kita. Seterusnya para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada niat kita, selain daripada ucapan-ucapan yang datang daripada mulut kita, selain daripada ilmu yang kita pelajari, maka penting juga untuk disebutkan untuk kita beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlukan teman-teman yang baik dalam hidup kita. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu dia berada pada agama saudaranya. Maknanya dalam hidupnya itu dia terikat dengan agama saudaranya, dengan fahaman ideologi yang ada pada saudaranya. Maka perhatikan siapakah teman-teman yang bersama dalam kehidupannya. Kalau teman yang bersama dengan kita daripada kalangan ahlut taqwa,
syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sekurang-kurangnya jika kita tersilap, merekalah yang akan menegur kesilapan-kesilapan kita. Jika sekiranya kita kurang dari sudut beramal, mereka yang akan membantu untuk menambahkan lagi amalan-amalan kita. Orang yang baik, orang yang bertakwa, mereka yang akan sentiasa mendoakan kepada kita akan kebaikan. Orang yang bertakwa, mereka akan sentiasa membantu memerlukan bantuan daripada mereka. Justru daripada itu, saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan di bulan Ramadan yang mulia ini, tolong cari teman-teman yang baik, tolong cari teman-teman yang saleh, tolong cari teman-teman yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu tuan-tuan, kita cuba untuk meringkaskan perbincangan kita. Ada sedikit lagi masa yang diberikan kepada saya ini. Selain daripada itu tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan dah ada dah, kemudian kita telah pun pada saat yang serupa, niat dah ada dah, kita pasakkan dalam diri kita, menuntut ilmu telah pun kita laksanakan, ucapan yang baik telah pun kita lakukan, tapi kadang-kadang kita terlupa pula dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ataupun doa yang pasti adalah surah Fatihah yang kita baca 17 kali kita baca dalam sehari itu, mengandungi ayat istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong tunjukkanlah kami, berikanlah hidayah kepada kami ke jalan-Mu yang lurus. Tuan-tuan ingat dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut perkataan yang berkaitan tentang istiqamah ini sebanyak 45 perkataan. Kalimah di dalam Al-Quranul Karim, 10 kalimah dia disebut dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk fi'il, sementara bakinya itu 35 kalimah itu dalam bentuk sifat ataupun kata nama yang berbentuk sifat. Allah sebut, Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di antaranya perkara yang penting untuk melahirkan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. La tayasu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang penting untuk kita lakukan dalam hidup kita ini, doa selalu. Jangan tunggu waktu-waktu yang mustajab, ya. Waktu mustajab itu penting kita mohon doa pada Allah, tapi setiap waktu dan saat ini, selagi lidah kita mampu untuk berdoa kepada Allah, jangan kita tidak berdoa kepada Allah. Innallaha dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyebut, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cukup murka ke atasnya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang tidak meminta kepada Allah. Dia berbeza dengan manusia. Kalau manusia memohon sesama manusia, pasti orang yang sentiasa diminta ketika itu akan berasa jemu dengan permintaan daripada kita dan akan terasa permintaan yang seringkali kita pohon pada mereka, tapi tidak pada Allah. Semakin kita memohon pada Allah, semakin dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kerana itu tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohonlah pelbagai bentuk doa-doa yang ada dalam hidup kita ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya di bulan Ramadan ini, mintalah selalu keampunan dan kemaafan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tolong ampunkan akan diri kami. Fa'fu anna. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita dan membantu diri kita ini agar kita sentiasa rajin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang dapat memungkinkan kita mampu untuk beristiqamah itu tidak lain iaitulah bersederhana dalam kita melaksanakan amalan. Ini yang kadang-kadang tidak ataupun kita leka ataupun kita tidak mengambil perhatian dalam kita melaksanakan amalan tersebut. Ada manusia yang berminat dengan begitu bersungguh-sungguh dilaksanakan amalan. Di bulan Ramadan, alhamdulillah, bulan Ramadan ini bulan yang cukup istimewa dan memang pun Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita dalam beramal. Dalam sebulan kita mampu untuk menamatkan dan menghatamkan 30 juzuk Al-Quran. Dalam tempoh sebulan kita berkemampuan untuk berpuasa. Dalam tempoh sebulan kita
mampu untuk melaksanakan ibadah solat sunat tarawih yang tidak mungkin mampu kita laksanakan pada bulan-bulan yang lain, kerana ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasar kepada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, apabila masuknya bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga itu dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup, dikunci oleh Allah, serta dirantai akan syaitan-syaitan tersebut. Dengan erti kata yang lain, Allah permudahkan kita dalam melaksanakan amalan, rebut amalan-amalan tersebut. Ketika kita berkemampuan untuk melaksanakan amal-amal ini, tuan-tuan, jangan tangguh-tangguh kita untuk melaksanakan amal-amal yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada suatu kata-kata yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab? "Inna lil qulubi iqbalan wa idbara, fa idza adbarat fa idza akbalat fakhudhuha bin nawafil, wa idza adbarat falzimuha bil faraid." Di antara kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya bagi hati manusia itu ada kalanya cergas mereka melaksanakan, ada keinginan dan semangat untuk melaksanakan sesuatu amalan, tapi ada kalanya idbar, dia mengundur ke belakang, ada rasa berputus asa, boring, jemu dan sebagainya. Maka saat ketika kita bersemangat ini, faida adbar faida akbalat, apabila hati kita ini teringin untuk melaksanakan amalan, fakhudhuha bin nawafil, ambillah segala amalan-amalan sunat dalam kehidupan. Zikir kita boleh menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimah la ilaha illallah. Lazimkan terus lidah kita untuk menyebut kalimah-kalimah tersebut. Dan saat ketika kita terasa jemu untuk kita melaksanakan amal-amal sunat tersebut, falzimuha, lazimkan diri kamu itu bil faraidi, dengan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya ingin diberitahu dalam kehidupan kita untuk menjadikan amalan kita istiqamah di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang sentiasa iktisad ataupun mereka yang sentiasa muqtasid fil amal, artinya mereka yang sentiasa bersederhana dalam melaksanakan amal-amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkemampuan di waktu tengah malam untuk melaksanakan ibadah salat sunat qiyamil lail ini, sama ada salat sunat tahajud, sama ada salat sunat hajat, sama ada salat sunat apa lagi, salat sunat taubah, salat sunat witir. Kalau berkemampuan untuk laksanakan 6 rakaat, silakan sahaja dengan 6 rakaat. Tidak berkemampuan dengan 6 rakaat, buat 4 rakaat. Tidak mampu, laksanakan 2 rakaat dan diakhiri dengan ibadah witir. Dan begitulah, apa sekadar yang kita mampu, yang penting kekalkan amalan-amalan tersebut, kerana Allah Subhanahu wa taala juga melihat kita ini saat ketika kita bersemangat, disitulah saat ketika itu Allah akan bersama dengan kita. Saat ketika kita terasa jemunya ketika itu, barulah Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidak bersama-sama, ataupun disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, alaikum minal amali ma tutikun, lazimkan ke atas diri kamu itu, ke atas amalan-amalan yang ingin kamu laksanakan sekadar kemampuan yang ada pada diri kamu. Wallahi la yamullu hatta tamullu, wallahi la yamullu, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak akan rasa jemu sehingga kamu semua berasa jemu dalam melaksanakan amalan. Artinya daripada hadis tersebut itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita bersederhana dalam melaksanakan amalan. Sebab ada suatu kisah yang berlaku kepada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemui salah seorang daripada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka bertanya tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas isteri baginda radhiyallahu anha ketika itu memberitahu tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka telah membuat satu keputusan. Orang yang pertama mengatakan, wa ana asumul laila abada, dan wa ana usalli al-laila abada, dan aku akan melaksanakan ibadah salat itu dalam keadaan selama-lamanya. Sementara seorang lagi mengatakan, wa ana asumud dahra, aku pula akan berpuasa dan tidak akan, wa ala uftir, aku tidak akan berbuka. Sementara yang ketiga pula mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku pula akan menjauhkan diri daripada wanita dengan maksud tidak mahu untuk berkahwin ketika itu. Bila perkara tersebut sampai ke pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mendapat maklumat tersebut,
Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum kultum kadza wa kadza, kamu pandai berkata demikian demi demikian. Wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum, sesungguhnya aku adalah merupakan orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana asumu wa uftir, aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Wa ana usallil laila, aku juga menunaikan solat di waktu malam. Wa ana arqud, tetapi aku juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, aku juga adalah orang yang mendekati para wanita, artinya mengahwini akan wanita. Dan kemudian di hujung daripada hadis tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci akan sunnahku, maka mereka bukan tergolong daripada kalanganku. Para hadirin dan hadirat, tuan-tuan, teman-teman Facebook yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hal dan juga keadaan diri kita. Bersederhana kita dalam melaksanakan amalan-amalan yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita laksanakan ini, ataupun dengan tips yang telah pun diberikan, akan dapat menjadikan kita terus beristiqamah dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan ini berterusan sehinggalah kita memejamkan mata selama-lamanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan melayakkan kita untuk sama-sama dihimpunkan ke dalam syurganya. Allahumma amin. Saya kira sekadar ini yang dapat untuk saya sampaikan dalam pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita bersama. Mohon maaf atas sebarang bicara-bicara yang mungkin tidak menepati kehendak tuan-tuan dan puan-puan, dan mungkin ada beberapa perkara-perkara yang memberikan rasa tidak seronok. Mudah-mudahan saya memohon berbanyak-banyak kemaafan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-hmm.